kita dah belajar mengenai kepentingan sains dalam kehidupan seharian. And then kita dah kenal pasti kenapa kita kena belajar sains. Okay. So sekarang ni kita nak kenal pasti juga apa sebenarnya bidang-bidang yang berada di dalam subjek sains. Okay. Subjek sains ni sebenarnya sangat luas, terbahagi kepada beberapa jenis bidang yang lain. Okay, antaranya ialah fizik, okay, biologi, kimia, geologi, astronomi, ni salah sebut ni, meteorologi. Okay, so total dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 bidang sains yang awak kena tahu. Okey, salah satunya yang nombor 1 tadi saya sebut tadi, fizik. Fizik merupakan kajian tentang tenaga dan kesannya terhadap jirim. Okey, dalam bidang fizik ni, okey, kita ada contohnya kejuruteraan dan juga bidang elektrik. Okey, apa kerjaya yang kita boleh bina bila kita menceburi bidang fizik ni? Antaranya ialah menjadi seorang jurutera, menjadi ahli fizik, ataupun menjadi ahli oceanografi. Oceanografi ni datang dari perkataan ocean. Okay, ocean. Okay. Maksudnya kita akan kaji laut. Alright. Okay, seterusnya. Biologi. Biologi ni datang daripada perkataan bio dan logi. Bio ni, okay, B-I-O ni, okay, maksudnya ialah benda hidup. Logi ni maksudnya study ataupun awak belajar. Maksudnya biologi bila digabungkan maksudnya kita belajar mengenai benda hidup. Okey, nampak kat sini kajian tentang benda hidup. Okey. Saya tak tahu awak boleh nampak secara ni ke tak, saya zoom sikit. Okey, so apa sebenarnya contoh-contoh dalam bidang biologi ni? Antaranya adalah zoologi. Maksudnya kita belajar mengenai haiwan. Selalu pergi zoo. Maksudnya kita tengok haiwan kan. Okay, logi tu maksudnya study, belajar. So bila digabungkan perkataan zoologi, maksudnya belajar mengenai haiwan. Okay, seterusnya adalah microbiology. Microbiology ni datang daripada perkataan microbe ataupun micro, benda halus, benda kecil. Bukan kaji pasal hantu. Okay, bukan micro maksudnya benda kecil seperti kuman. Okay, kuman lah, bakteria kan, virus and so on lah, microbiology. Okay, seterusnya ialah fisiologi, mana kita akan belajar mengenai otot-otot kita. Okay, and then botani. Botani maksudnya tumbuh-tumbuhan lah. Okay, apa kerjaya yang kita boleh bina bila kita menceburi bidang biologi ni? Antaranya ialah doktor. Menjadi seorang doktor wajib belajar biologi. Okay, ataupun menjadi ahli microbiology, maksudnya awak mengkaji lah benda-benda yang tak nampak ni. Okey, ahli botani mengkaji pokok-pokok begitu, dan juga menjadi guru. Okey, tak nampak, sorry. Okey, dan menjadi guru. Seterusnya ialah bidang kimia. Selalu kimia kita ingat cecair ni tambah cecair tu meletup, macam tu. So sebenarnya kimia ni sebenarnya kajian tentang jirim dan juga tindak balas yang berlaku. So betul lah kita akan campur yang ni, tengok apa tindak balas yang berlaku. Okey. So apa sebenarnya contoh-contoh lain dalam bidang kimia ialah farmakologi dan juga forensik dan juga toksikologi. Okey. Antara ni lah. Kalau katakan forensik ni kita dah familiar lah. Ni mesti bedah-bedah mayat ni. Tak semestinya bedah-bedah mayat. Okey. So antaranya kita kena kaji okay, spesimen ni, spesimen tu, ada apa dalam spesimen tersebut, bahan kimia apa yang ada dalam spesimen tersebut. Okey, toksikologi maksudnya kita akan mengkaji benda-benda toksik. Okey. Okey, seterusnya apa kerjaya yang kita boleh kembangkan kalau kita menceburi dalam bidang kimia? Antaranya menjadi ahli forensik sendiri. Okey, seterusnya ahli farmasi, ataupun boleh jadi seorang guru kimia. Okey, ahli farmasi gaji tinggi so siapa yang minat bolehlah belajar sungguh-sungguh, dapat straight A, dapat 4 flat, masuk matrix ke apa ke, you boleh jadi ahli farmasi. Okey, seterusnya geologi. Okey, kalau katakan geologi ni, geo ni adalah maksudnya batu-batuan, tanah macam itulah. Logi maksudnya kita study. Maksudnya study mengenai batu-batuan dan juga tanah. Okey, nampak kat sini kajian tentang batuan, tanah dan juga mineral. Dekat kerak bumi kita ni, kita kaji mengenai itu. Okey, so bidang dia adalah dalam geokimia ataupun geomorfologi, geofizik. Bergerak, okey, sorry. Okey, so apa kerja yang kita boleh grab bila kita masuk dalam bidang geologi? Antaranya ahli geologi sendirilah.
Okey, seterusnya astronomi. Ni dah biasa. Astronomi je ingat bintang, bulan, angkasawan. Ya betul. Sebab dia adalah kajian tentang planet, bintang, objek-objek lain yang berada dekat alam semesta. Okey, semua benda lah, black hole, okey. Yang ini bintang ni dah mati, bintang tu baru hidup. Macam itulah. So, apa bidang yang kita boleh mencebur dalam astronomi? Antaranya ialah astrofizik. Okey, kerjaya yang kita boleh dapat, okey, ialah menjadi ahli astronomi itu sendiri ataupun menjadi angkasawan. Okey. Dan last sekali, bidang meteorologi. Okey. Bidang meteorologi ni, kalau awak perasan sekarang ni dia tengah banyak buat kerja dekat Malaysia ni. Sebab dia mengkaji cuaca. Sekarang ni musim hujan kan? Hujan. And then kalau katakan angin monsun ke, so Jabatan Meteorologi Negara Malaysia ni dia akan mengeluarkanlah statement-statement ataupun kita kata macam amaran awal. Okey, amaran awal penduduk Semenanjung, okey, yang berada di Pahang, yang berada di Johor, okey, kata hujan lebat berturut-turut selama 3 hari. So orang mana yang tahu selalu rumah dia naik banjir akan bersiap sedialah. So itu adalah tugas yang berada di Jabatan Meteorologi. Okey, kajian tentang perubahan cuaca dan juga iklim. Okey, bidang dia ialah contoh hidrometeorologi. Okey, kerjanya adalah jadi ahli meteorologi itu sendirilah, iaitu ahli kaji cuaca dan juga iklim. Okey, setakat ni itu sahaja untuk bidang sains. Okey, ada 6 total semua: fizik, biologi, kimia, geologi, astronomi dan meteorologi. Simple saja.